السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis. Di depan sana ada kitab, tuan-tuan boleh ambil. Ada sahabat kita dia bermurah hati nak wakaf dekat tuan-tuan. Tuan-tuan ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Tuan-tuan boleh ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Dan bila-bila kuliah kita di sini bawa kitab dan kita baca sama-sama. Kita tengok muka surat 8. Muka surat 8. Kita sambung yang kita baca dulu. Muka surat 8, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke 11. Bagi sahabat yang bawa ada kitab, muka surat 8, baris yang ke 11 dari atas. Dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Sabda Nabi SAW, apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat sehingga sampai subuh. Ini diambil daripada intipati hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tu Nabi SAW kata, apabila suami panggil isteri dia tidur sekali, suami panggil isteri dia tidur sekali, tiba-tiba isteri dia tak mahu, maka tidurlah suami ni hal keadaan dia marah dekat isteri dia. Dia malam tu berasa macam nak berseronok dengan isteri dia. Dia panggil isteri dia tidur dengan dia. Tiba-tiba isteri tak mahu, saja tak mahu, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, saja tak mahu. Maka suami ni berasa sumbin hati, berasa kecil hati, berasa tak seronok, tidur dalam keadaan macam nak marah dekat isteri dia. Maka nescaya melaknat akan isteri itu oleh segala malaikat sehinggalah subuh pagi esok. Perempuan ni, isteri ni tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Dan citra, dia kata, daripada keduanya pula, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, tiada daripada seorang laki-laki yang memanggil ia akan isterinya kepada hamparan, maka enggan isteri atas datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dan kekerasannya itu, murkalah Tuhan ke atas isteri itu, sehingga reba daripadanya oleh suaminya. Itu hadis lagi satu, dia kata juga riwayat daripada keduanya, daripada Bukhari dan Muslim juga. Hadis sahih juga, kata dia, kalau sekiranya satu orang perempuan dipanggil oleh laki dia untuk tidur sekali, dia tak mau tidur, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia sehinggalah suami redha balik dia, barulah Allah berhenti daripada marah isteri itu. Begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi, 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya. Ini lagi satu hadis. Dia kata ada 3 golongan manusia Allah tak terima sembahyang 3 golongan ini. Dan tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan angkat amal mereka ni naik ke langit. Amal 3 golongan ni Allah tak angkat naik ke langit. Amal kita, tuan-tuan, sabit daripada hadis Nabi, amal kita tiap-tiap hari naik ke langit. Tiap-tiap hari. Ada di kalangan kita ni amal naik sampai langit pertama aja. Lepas tu kena humban balik ke bawah. Ini ada hadis.
Panjang hadis dia. Dia cerita amalan manusia ni. Ada manusia buat amal daripada pagi sampai ke petang. Buat amal macam-macam. Amalan dia dibawa naik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di langit pertama, ada satu tapisan di sana. Ada di kalangan manusia, tapisan pertama dah tak lepas dah. Maka amal itu dihempuk balik di atas belakang dan di muka orang yang buat amal itu. Semayang tunggin terbalik, puasa sunat lagi, sedekah lagi kok mana dan kok mana boleh lagi, zikir baca Quran dan sebagainya lagi, buat macam-macam. Tapi rupa-rupanya bila pi langit pertama, bila disiasat amal itu tak lepas. Mungkin di dalam amalan dia ada riak, ada sombong, ada ingat nak tunjuk ke orang, ada ingat nak besar diri, macam-macam benda yang menyebabkan amal ni tertahan daripada nak naik ke atas. Maka sampai di langit pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat malaikat, bawa amalan ni pi hempuk atas belakang orang yang buat amalan ni dan hempuk di muka dia. Aku tak mau amal yang seumpama ini. Nabi kata ada orang amalan dia lepas langit pertama, pi langit kedua, sampai langit kedua dibuat pemeriksaan, dibuat satu tapisan di sana, sangkut di langit kedua. Maka Allah kata dekat malaikat yang membawa amal ni, Allah kata bawa amalan ni buat balik pergi dekat orang yang buat amalan ni, hempuk atas belakang dia, hempuk di muka dia. Demikianlah manusia ni, ada yang lepas langit pertama, tak lepas langit kedua, ada yang lepas satu dengan dua, tak lepas langit ketiga, ada yang dah sampai ke langit ketujuh, sangkut kena hantar balik. Ada di kalangan manusia yang sampai ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata di sini, mana-mana orang yang buat masalah-masalah yang disebutkan di sini, maka amalan mereka tu tak akan diangkat naik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan pertama yang amalan dia tak naik ke sisi Tuhan ialah hamba yang lari daripada pengurunya. Zaman dulu ada hamba. Bila berlaku perang sabilillah antara muslim dengan kafir, maka hamba tawanan, orang-orang yang ditawan tu menjadi hamba. Ada balik sistem hamba ni. Maka hamba ni, dia kena taat dekat tuan dia. Kalau dia lari daripada rumah tuan dia, sepanjang tempoh dia lari itu, kalau sekiranya dia berbuat amal dia tak diterima Tuhan. Ini sabit daripada hadis. Sehinggalah balik dia kepada tuannya, kepada pengulunya. Golongan kedua yang amalan tak naik ke sisi Tuhan ialah perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehingga redha dia. Dia nak abang yang ni lah. Golongan kedua yang buat amalan bagus macam mana pun Allah tak mau terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia. Dia satu orang perempuan, satu orang isteri. Semayangnya bagus, baca Qurannya bagus, zikirnya bagus, apa semua bagus. Cuma dia dengan suami dia tak bagus. Dia tak suka kat suami dia. Dia masam muka dengan suami dia. Dia tak berkenan dekat suami dia. Ada benda yang dia pandang hina dekat suami dia. Perempuan yang jenis macam ni, kalau dia satu orang yang kuat beramal dari segi semayang, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya pun, Allah tidak terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia. Maka Allah ada masalah dengan dia. Begitu. Golongan ketiga ialah orang yang mabuk, sehingga jaga dan sedang dia daripada mabuknya. Golongan ketiga mabuk. Orang mabuk ni Tuhan tak mau tengok lepas ni. Sampailah dia sedang balik, dia waras balik, dia bertaubat, dia menyesal, barulah amalan dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu cerita, dia kata bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Taala itu 10 kali. Ini pula dia kata ada satu riwayat yang dhaif yang ni. Riwayat yang dhaif mengatakan ada 10 perkara yang menyebabkan sembahyang itu Allah tak mau terima. Dia ada dua tuan-tuan. Satu sembahyang sah, satu sembahyang diterima Tuhan. Tidak mesti sembahyang yang sah tu Tuhan terima. Tak mesti kita sembahyang sah, jaga semua rukun sembahyang, syarat sah sembahyang semua kita jaga, sembahyang kita Tuhan terima. Tak mesti. Ada orang semayang elok semua, semayang dia sah, tapi Tuhan tak terima. Maka dia nak habaq di sini, bukanlah 10 benda ni menyebabkan semayang tak sah. Tapi 10 benda ni menyebabkan semayang Tuhan tak terima. Walau sah sekalipun Tuhan tak terima. Dia kata. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Dia kata.
saja tak mau semayang jemaah, suka duduk semayang seorang, Allah tidak terima semayang ni. Dari segi semayang dia semayang, dari segi berdosa tak, dia tak berdosa kerana dia semayang. Cuma Tuhan tak terima, rugi. Tapi ini riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya, dia sepatutnya kena keluar zakat, tapi kecoh tak mau keluar zakat, ataupun keluar setengah aja, setengah lagi kecoh, dia anggap tak keluar zakat juga. Maka orang yang tak mau keluar zakat ni sembahyang, kalau sembahyang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima. Pasal dia masih lagi bantah Tuhan dari satu segi yang lain, dia bantah Tuhan. Yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina, kaki zina, ada peluang zina, dengan bini orang pun berzina, dengan anak orang pun berzina, dengan anak sendiri pun berzina dan sebagainya, tapi cukup waktu sembahyang. Ada orang jenis macam ni, ada berserabut celahu, sembahyang buat apa semua, buat apa elok-elok pun buat, hak jahat pun buat. Maka orang yang macam ni Allah Subhanahu Wa Taala tak berasa nak terima sembahyang dia. Pasal apa? Dia bermasalah dalam agama. Sembahyang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima sembahyang yang dibuat oleh orang yang macam ni. Yang keempat, sembahyang orang yang makan riba. Duk jadi alung part time, sambil duk kerja sambil jadi alung. Duk kerja di pejabat elok-elok, kawan satu pejabat nak pinjam duit, dia kata okey, no problem, tapi bunga sehari RM1. Alung part time dia panggil. Dia duduk di pejabat, dia ada duit sikit, orang jenis beringat, bukan orang kaya tapi jenis beringat. Jadi duit ada buat simpanan, duk saving, ada buat saving, ada duit sikit. Kawan satu pejabat dengan dia ni jenis masuk ayam sikit, tu main minta, ni aku pinjam 50 lah. 50 tak ada masalah, ni dia agreement duk ada lelaki lah, ambil buah keluar, sign. Bunga sehari RM1. Anak bayang sehari RM5 ke, sehari RM10 ke, sehari RM20 ke, terpulang. Hutang RM50, tapi sehari bunga RM1. Kalau ambil 5 hari untuk nak bayang RM50, bayang balik RM55. Bunga sehari RM1, dia kata. Dia buat kerja alung part time ya. Orang hak jenis macam ni makan riba. Sembahyang Allah tak berasa nak terima sembahyang dia. Walau sah sekalipun Allah tak berasa nak terima sembahyang orang macam ni. Kelima, sembahyang orang yang penyamun, dia kata. Teruk ayat ni. Penyamun. Nak pergi menyamun tengok, dia kata ni masuk asang dulu, tak lagi baru pergi samun. Jenis lagu ni. Dia kata asang dah ni, dia kata tak lagi pergi samun, tak dan ni, lepas tembak mati, tak sembahyang leceh, kata. Sembahyang dulu. Kacau. Bukan? Allah tak berasa nak terima sembahyang orang macam ni. Keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Sembahyang kuat, apa semua kuat, rasuah ni lambat lepas. Orang bagi memang tak tolak, orang tak bagi dia suruh orang lain pergi tanya. Jenis macam ni. Tengok di pejabat kerja apa semua nampak elok dah, buh kepiah apa semua nampak macam cantik. Tapi bila mai permohonan apa atas meja dia nak lului, ni payah sikit pasal tak ada envelope mai kat dia. Bila dia suruh orang pergi tanya, dia takkan tak nak bagi apa pun. Orang pergi tanya, hantar mai envelope dan dah lulus. Makan duit haram. Orang yang makan duit haram ni, walau dia rajin sembahyang sekalipun, dia orang yang bermasalah. Allah susah nak terima sembahyang orang macam ni. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Yang ni jenis makan minum benda haram. Tadi duit haram. Yang ni jenis makan minum benda haram, pergi makan benda-benda yang haram. Minum arak misalnya, benda tu haram. Tadi minum Nescafe, nampak halal, tapi Nescafe tu diminum, dibeli dengan duit haram. Nescafe pun jadi haram. Ya, golongan ketujuh ni pula memang dia minum tu minuman yang haram. Dia minum arak misalnya. Allah tak terima sembahyang orang macam ni. Kelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram, dijual benda haram. Pergi jual nombor ekor misalnya. Tunggu kod traffic light dan sebagainya. Bila kereta berhenti, dia pakai main duk retuk tingkap kita nak jual keputusan nombor ekor. Photostat banyak-banyak keputusan nombor ekor tu main duk retuk pintu. Sampai pakai kepiah putih, janggut putih pun dia nak bagi juga nombor. Kita pun tak tahu apa, buka tingkap ambil. Ingat nak bagi nombor JPD baru keluar ke apa kan. Ambil, ni nombor apa? Nombor ekor.
Yang kesembilannya sembahyang hamba yang lari daripada tuannya, yang kita cerita tadi. Dan yang kesepuluhnya sembahyang perempuan yang masam muka ataupun derhaka ataupun bertutur dengan marah kepada suaminya. Ini golongan ke-10. Allah tak terima sembahyang. Cakap dengan laki ni kasar aja. Laki pula jadi lembut. Biasa-biasa dalam kes rumah tangga ni suami garang, isteri ni duk makan hati. Tapi ada rumah-rumah tangga yang tertentu dia terbalik. Suami ni lemah lembut lah, punya tertib. Isteri garang macam apa. Suami balik dia nak tidur pun ni minta ke tepi sikit, abang nak tidur sebelah. Takut dia macam tu. Nak tidur sebelah isteri tu, ni abang minta izin ni nak tidur sebelah. Pergi tidur tangan lain, dia kata. Loncat turun katil dari bilik dia. Kena macam tu. Isteri yang jenis dia kata masam muka, derhaka, bertutung dengan marah kepada suami. Bila bercakap pun, cakap kira nak jaga lagi. Allah tak terima sembahyang isteri yang macam ni. Baik, dia kata dan telah mengeluarkan oleh khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suami. Adalah ia perempuan itu di dalam murka Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali ia kepada rumahnya ataupun sehingga reda daripadanya oleh suaminya. Ini juga dia kata perempuan hak jenis suka keluar rumah. Dia jenis tak boleh duduk dalam rumah, dia hangat. Dia jenis tak boleh duduk dalam rumah. Bini dia keluar, laki dia keluar kerja ya pukul 7.30, 7.45 dia keluar. Laki dia pergi kerja, dia ada kerja. Dia tak keluar pergi kerja, tapi dia ada kerja di luar. Dia ada benda lah dia nak pergi buat. Dia nak pergi rumah orang tu, dia nak pergi rumah orang ni, nak tanya abang, anak orang tu masuk jawi lega tak lega lagi, nak pergi tanya ni. Dia tak tahu jadi ibu mana. Dia jenis tak boleh duduk di rumah, dia gaduh nak keluar. Laki balik tak lagi apa pun tak masak. Laki kata ni hang masak apa ni? Dia kata tak ada ni baru sampai balik. Laki dia kata hang macam exco kerajaan negeri punya sibuk hang ni. Kan? Laki dia kata ni apa ni, aku ada bini macam tak ada bini, hang tak boleh kan masak apa lebih-lebih kurang sudahlah, aku bukan nak makan pelik-pelik sangat. Dia kata jangan duk bersyarah. Dia kata jangan duk bersyarah, aku tak larang nak makan, pergi cari di kedai. Lagu tu punya bini. Jenis macam ni dia kata Allah Subhanahu wa taala murka dekat dia sehinggalah dia kembali ke rumahnya ataupun sehinggalah dia keluar tu dengan redha suami. Selagi mana dia keluar tanpa redha suami, maka selagi itu dia langkah keluar tu langkah berdosa. Begitu. Dan pada suatu riwayat telah melaknat akan dia oleh segala malaikat yang di langit. Dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya selain daripada jin dan manusia. Sehinggalah kembali dia. Itu dia. Dan dalam satu riwayat lain, mana-mana perempuan hak jenis duk keluar rumah tak minta izin suami ni. Hak jenis duk keluar rumah tak ada minta izin suami. Dia langkah keluar tu, semua makhluk Allah di langit duk laknat dia. Dan semua makhluk Allah yang di bumi selain daripada jin dan manusia. Maksudnya kambing, ayam, itik, makhluk Allah yang lain melaknat dia. Ini dalam satu riwayat kata begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia daripada rumah, maka lalu ia atas satu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti buat zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu zina. Mana-mana orang perempuan jenis duk keluar rumah ni suka, dia memang niat dia macam tu. Bukan dia pakai bau-bauan tu dengan niat nak bagi hilang bau busuk badan dia, dah. Tapi dia pakai tu dengan niat apa? Jenis jahat lah, jenis jahat. Pakai tu dengan niat supaya ada laki-laki lain syok dengan bau dia. Dia biasa duk pakai lagu tu, bila keluar lalu ke orang jantan ni, ke orang laki-laki hak jahat ni, masing-masing duk tegur dia. Dia kata macam malaikat lalu lah, dia syok. Rupanya dia syok bila orang usik dia. Jenis tak senonoh ni. Orang perempuan kalau jenis baik-baik ni, dia pergi lalu kot celah-celah orang lelaki-lelaki hak jahat ni, bila bunyi macam-macam tu dia tak selesa. Itu dia orang baik. Dengar orang duk bercakap bodoh tu dia tak selesa. Tapi ada hak jenis jahat ni, dia pergi lalu kot celah-celah orang jantan ni, orang jantan pergi duk dia amboi bau. Dia cakap lah benda-benda tak elok. Dia bila orang usik tu dia syok. Dia satu macam syok. Esok lumuk lagi daripada ujung rambut sampai ujung kepala nak bagi wangi lagi. Hak jenis macam ni. Dia kata apa jadi? Dia ni keluar seumpama macam keluar pergi nak berzina. Begitu.
dan mata yang memandang dia juga dianggap seperti mata orang yang berzina. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan oleh Ibnu Asakir, apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sesungguhnya batallah amal perempuan itu. Kalau sekiranya ada pula orang perempuan, dia suka duk hina laki dia. Dia kata dekat laki dia, dia kata hang ni, dia kata daripada mula menikah sepela ni kita dah jadi laki bini 15 tahun dah. Dia kata aku tak pernah nampak satu benda baik kat hang. Dia kata kat laki dia macam tu. Dia kata silap saya menikah dengan abang ni. 15 tahun saya jadi bini abang, betul-betul saya rasa macam duduk dalam penjara. Maknanya apa? Maknanya dia menafikan semua kebaikan yang ada pada laki dia. Seolah-olah laki dia ni langsung tak ada guna apa. Jenis hak macam ni dia kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tentu satu balasan yang sesuai dengan dia. Allah batalkan semua amalan yang dia buat. Begitu. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Ghalibnya jatuhnya perkataan yang demikian itu pada dia. Biasanya orang perempuan hak jenis tak erti agama, suka duk cakap lagu ni ke laki dia, tak erti hormat laki. Sentiasa hak duk terbit di mulut ni penghinaan pada laki. Hak jenis macam ni dia kata ialah orang perempuan yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihatnya kejahatan satu daripadanya, nescaya berkata ia, yakni berkata isteri itu, tiada aku lihatnya suatu kebajikan pun pada kamu sekali-kali. Laki tu selama ni punya baik, sekali laki tu buat silap, hak sekali tu dia padam habis kebaikan yang berapa tahun dah. Jenis lagu ni. Jenis lagu ni bukan orang perempuan saja, orang lelaki buat dah. Sekali kau tu buat silap, habis terus. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kawan tu orang baik, sekali kawan tu silap, dia maki ni macam kawan tu ni beranak-beranak mai jahat. Ada orang yang macam ni. Orang perempuan pun yang buat ke laki dia macam ni sama juga. Allah tak suka orang macam ni. Laki ni sepanjang masa jadi suami dia, jadi laki dia, punya bagus, punya baik, punya elok. Sekali laki tu buat benda tak elok, hak tak elok sekali tu dia duk sebut seolah-olah laki dia tak elok daripada hari dia mula menikah dengan laki dia. Jenis macam ni Allah Subhanahu Wa Taala cukup marah kepada orang yang bersifat macam ni. Kemudian dilihatnya kejahatan satu daripadanya, terus dia kata tak ada yang elok pada hang ni. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang minta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah ke atasnya mencium bau syurga. Ini teruk lagi. Isteri, suami bukan suami jahat, suami bukan suami yang tak guna punya, suami bukan suami yang tak bertanggungjawab punya. Cuma adalah satu dua benda yang dia tak suka kat suami dia. Yang satu dua benda tu sebenarnya benda kecil saja, bukan benda besar, tapi itu menyebabkan dia tak suka dekat suami dia. Maka hari-hari nampak aja muka laki, abang cerai abang saya. Nampak yang muka laki, abang saya dah abang berapa kali dah saya tak mau dah duduk dengan abang. Nampak yang muka laki dia, abang saya berapa kali saya nak abang kat abang, awak abang duk buat tak faham lagi ni, saya ni tak ada hati dah dekat abang. Dia duk kata lagu tu. Yang maksudnya ialah nak suruh laki cerai dia. Sedangkan laki bukan orang jahat, tangan sekali pun tak pernah singgah di muka dia. Laki ni sekali pun tak pernah buat satu benda yang diharamkan oleh Allah buat kepada bini. Dia tak pernah buat benda yang Allah haram buat kepada bini dia. Tapi bini ni hari-hari dia minta cerai. Dia kata maka haram atasnya mencium bau syurga. Bukan kata tak boleh masuk syurga. Bau syurga yang wangi boleh cium sampai berapa ribu tahun perjalanan tu, dia ni tak boleh cium. Tuhan marah sungguh. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Dan warid daripada Nabi SAW bahawasanya sesungguhnya sabda Nabi, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan.
Dan bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya. Nabi SAW kata dalam satu hadis, Nabi kata, aku pernah dibawa Allah masuk dalam syurga. Dan Allah pernah bawa aku, bagi aku nampak neraka. Bila dilihatkan sahaja neraka pada aku nampak ramai yang duduk dalam neraka tu orang perempuan. Pasal apa orang perempuan ramai masuk dalam neraka? Nabi SAW kata kerana mereka ni sedikit taat bagi Allah dan Rasul. Mereka ni dengan perintah Allah, dengan perintah agama ni banyak sangat main-main. Dari segi tutup aurat pun nak buat main-main. Dari segi banyak benda Tuhan perintahkan, bila mai uzuk syar'i, bila mai bulan tak payah semayang, tapi bila habis saja darah tu kena dandan semayang. Mereka tak dandan semayang, dia tarik 1-2 hari lagi baru nak semayang. Dia jenis main-main dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul ni. Kemudian pula dengan suami korang taat. Korang taat. Dia kata tak semua benda saya mesti dengar cakap abang. Dia kata pasal abang pun dulu SPM saja, saya keluar universiti. Dia kata jadi saya tak semua benda saya nanti dengar apa yang abang kata. Ada benda saya rasa saya boleh dengar, saya dengar. Yang saya rasa tak boleh dengar, saya tak boleh dengar. Ini saya abang awal-awal dengan abang. Dia jenis macam ni. Jenis awal-awal dah bagi tahu dah dia tidak akan taat 100% kepada suami dia. Jenis macam ni, jenis korang taat kepada suami ni. Nabi kata banyak yang akan duduk dalam neraka, yang kuduk nampak bila Allah nampakkan neraka pada aku dulu. Dan juga kebanyakan tabarruj mereka itu. Tabarruj maksudnya suka duk buat beberapa amalan yang orang perempuan jahiliah duk buat dulu. Di antara ciri tabarruj itu ialah berhias berlebih-lebih. Itu ciri-ciri tabarruj. Berhias berlebih-lebih. Bila nak keluar pergi khalayak ramai, depan masyarakat ramai-ramai ni, berhias tu lebih-lebih. Lebih daripada patut. Syarat dengan perhiasan. Ini di antara ciri tabarruj. Maksudnya apabila menghendaki ia keluar daripada rumah, nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya. Pakai kain baju pun yang kemegahan. Dia kata cari hak macam-macam. Hak nak tarik perhatian orang lain suruh tengok. Begitu. Dan berhias ia dan membaikkan ia akan dirinya. Dan keluar ia memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia, yakni perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Jenis duk keluar ni, duk pakai ni sampai bukan-bukan kain baju, color baju pun tarik bagi orang suruh tengok kat dia. Perhiasan meh, barang kemeh pakai pun berlebih-lebih. Dengan make up muka pun sampai berlebih-lebih. Sampai jenis semua nak buat berlebih-lebih. Sedangkan dia keluar daripada rumah, dia terdedah kepada fitnah yang berbagai-bagai. Kalau dia pakai syarat macam tu dan dia sejahtera, dia selamat, tak ada siapa mai rogol dia, tak ada siapa mai buat tak elok kat dia pun, dia masih berdosa. Pasal apa? Pasal pakai dia tu menyebabkan orang lain berdosa dengan dia. Walaupun dia tak kena apa, tapi orang lain tu ada bawa kereta bini duk ada sebelah pun tu tengok dia. Macam dia duk balik. Kawan sebelah pula dia singgung, abang tengok siapa abang? Dah tu tengok daripada jual memang pelang. Fitnah dekat orang lain. Dia tak boleh kata tak siapa suruh dia tengok saya. Saya bukan suruh dia tengok saya. Oh tak boleh kata begitu. Yang habis pakai begitu buat apa? Kawan ni bukanlah nak tengok sangat, tertengok. Dah tengok pula dia teringat pula. Dia kata tengok kali pertama tu hak dia, tengok kali kedua tu hak syaitan. Jadi dia tengok kali pertama pergi lama sikit. Dia ada juga kawan nakal mengaji tak habis, ada juga buat kerja begitu. Jadi kok mana cerita pun dia punya pasal ada orang yang terfitnah. Dia punya pasal ada orang yang terfitnah. Dan kerana inilah bersabda Nabi SAW, bermula perempuan semuanya aurat. Nabi kata orang perempuan ni dia ni aurat. Memang Tuhan bagi jadi orang perempuan ni lagu tu. Bukan kata rambut dia aurat, bukan tu saja. Orang perempuan tu sendiri aurat. Walaupun sepakat jumhur ulama mengatakan aurat orang perempuan ni seluruh tubuh badan kecuali muka dengan tapak tangan. Tapi muka pun sebenarnya bahaya.
Muka pun dia pakai tudung tutup elok dengan jubah kain lega apa semua elok pun, tapi muka dia tu pun ada kawan tengok dia jadi tak ketahuan pada. Maknanya orang perempuan ni aurat. Badan dia saja pun boleh jadi aurat. Jadi Nabi SAW kata bermula perempuan itu semuanya aurat. Maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Nabi kata kalau boleh orang perempuan ni jangan bagi bebas sangat keluar rumah. Bukan kata tak boleh keluar rumah, tapi jangan bebas sangat keluar rumah. Kontrol sikit. Ada hal nak keluar tak apa. Dan kalau boleh nak keluar, jom keluar dengan lelaki. Kontrol sikit benda ni. Maka bahawa sesungguhnya perempuan itu apabila keluar dia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya, ke mana engkau hendak pergi? Maka jawab dia, aku hendak pergi lihat akan orang sakit, ataupun aku hendak mengikut akan jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan. Kalau orang perempuan ni keluar atas tujuan nak pergi tengok orang sakit sekalipun, dia keluar kerana nak pergi ziarah jenazah sekalipun, maka sentiasalah orang perempuan itu terdedah kepada unsur-unsur disesatkan oleh syaitan. Walaupun nak pergi tujuan baik, kemungkinan ada aku tengah jalan, sehingga mengeluarkan dia akan tangannya duduk di rumah, nak sembahyang sunat kan nak apa, buat di rumah. Hal lain ni bagi orang lelaki-lelaki buat. Maka mengikut dia akan suaminya. Kalau nak pergi ke mana-mana pun, suami pergi, dia pergi sama. Yang tu cantik. Yang tu yang paling cantik. Dan adalah Nabi SAW bersabda, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar dia antara segala lelaki-lelaki? Padahal memandang yakni memandang isteri kepada mereka itu dan memandang lelaki-lelaki itu kepadanya. Nabi pernah tanya sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Nabi pernah tanya kepada sahabat-sahabat ni. Nabi kata, hampa ni laki-laki ni semua suami-suami ada ni, aku nak tanya hampa. Hampa duk bagi bini hampa keluar bebas mana dia nak pergi, mana dia nak pergi, duduk berjalan celah-celah orang lelaki-lelaki, duduk melawak dengan orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki boleh tepuk belakang dia, dia boleh melawak tumbuk dada orang lelaki-lelaki. Dia hampa tak rasa cemburu kan? Nabi tanya. Hampa ada bini hampa jenis lagu tu. Oh, jenis bukan riuh, jenis semeriuh. Oh, dia lebih daripada riuh lagi. Bini jenis semeriuh ni. Oh, dia syok pergi duduk sembang dengan orang lelaki-lelaki lain pun dia syok pergi duduk sembang. Sembang melawak dengan dia pun tumbuk perut depan tu pun melawak, tepuk bau dia. Nabi kata, hampa kalau dapat bini macam tu, hampa tak cemburu kah? Nabi tanya lagu tu. Tak cemburu ke hampa dapat bini hak jenis lagu tu? Dan warid pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia, minta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada Hawa, dan segala ikan yang di dalam air, dan segala malaikat pada langit, dan matahari dan bulan selama di dalam keredaan suaminya. Itu dia. Nabi kata orang perempuan ni selagi mana dia menjadi isteri yang diredai oleh suami, maka selagi itulah burung duk terbang, ikan duk dalam sungai, malaikat semua mendoakan keampunan untuk dia. Isteri ni selagi mana suami dia redha dekat dia, suami ni tak ada nak susah hati dengan bini ni, tak ada. Suami ni betul-betul berasa selamat, berasa percaya dengan bini yang ada rumah dia ni. Mana-mana perempuan yang suami redha dia sampai macam tu, maka selama suami redha dekat dia tu, selama tu lah semua makhluk Allah, burung hadut terbang, ikan hadut dalam sungai, malaikat hadut ada di mana-mana ni, semua makhluk ni minta dekat Tuhan supaya Allah ampunkan dosa perempuan ni kalau dia berdosa. Bagus jadi orang perempuan macam tu. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya. Dan di mana-mana perempuan yang masam muka pada hadapan suaminya, maka perempuan itu dalam murka Allah Ta'ala sehingga suka ia. Dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat sehingga kembali pulang ia ke rumahnya. Yang kata orang perempuan ni, Nabi SAW kata, kalau sekiranya orang perempuan ni satu orang perempuan yang bagus, yang baik, sentiasa diredai oleh suami dia,
sentiasa suami berasa lapang dada dan tenang tenteram hati dengan dia, maka selagi itulah dia akan didoa keampunan oleh Allah. Dan mana-mana orang perempuan yang sebaliknya, suami sentiasa duk marah kat dia, dia sentiasa duk masam muka dekat suami dia, maka selama itulah dia dilaknat oleh malaikat Allah, oleh semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Begitu. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia, 4 bagi, yakni 4 jenis daripada perempuan isi neraka. 1, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Di antara perempuan yang akan menjadi isi neraka ialah, dia kata yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Mulut ni sentiasa bercakap uduh kat suami dia. Cakap uduh ni sama ada dia bercakap depan-depan kat lelaki dia. Dia cakap depan-depan. Dia kata, abang, saya abang kat abang betul-betul. Abang nak pukul siapa, abang pukul lah. Dia kata, saya nak abang kat abang betul-betul. Saya 15 tahun jadi bini abang, saya langsung tak ada kebahagiaan. Itu satu. Jahat cakap, dia panggil. Yang kedua, dia pergi cerita ke orang. Dia pergi cerita ke orang. Laki aku ni betul-betul tak guna. Dia pergi cerita dekat orang, jiran sebelah rumah, dekat kawan pejabat dia. Dia pergi duk cerita, dia kata laki saya ni, dia kata betul-betul tak guna punya laki. Dia tanya, awak pasal apa? Cerita lagu ni. Kalau di pejabat tu boleh berhenti buat kerja, nak dengar. Tajuk tu sensasi. Dia kata, akulah, dia kata, hampa aku tengoklah, hampa nasib baik, hampa dapat laki elok. Aku ni apa punya jadah laki, dia kata dapat kat aku. Dengar-dengar jadah kalau tengah duk type, berhenti type, beralih main. Awak laki hang dulu mana? Perempuan hak jenis macam ni, hak duk pergi buka aib laki depan orang, yang pergi duk cerca, duk hina laki di depan orang dan sebagainya. Ini dia panggil perempuan yang jahat perkataan atas suami. Tuan-tuan, lagu ni aja kita fikir. Kalau bini kita macam tu, kita suka tak? Tanya lagu tu. Jangan cakap kat orang lain. Kalau bini kita lagu tu, kita suka tak? Satu. Bagi orang perempuan pula, bila dia baca bab ni, dia cuba kalih benda ni. Kalau laki dia macam tu, dia suka tak? Kalau laki dia macam tu, laki dia pergi duk cerita dekat kawan-kawan laki dia, no pergi duk, abang bini aku ni duk cerita yang tak elok tentang bini dia dekat orang. Bini suka tak laki pergi duk cerita macam tu? Oi, tentu dia tak suka. Kalau dia tak suka laki dia pergi duk cerita tak elok dia dekat orang lain, maka begitu juga laki dia tak suka kalau dia pergi cerita buruk laki dia kat orang lain. Kecuali kalau sekiranya cerita ni dengan tujuan untuk mendapat kebaikan. Suami memang jahat sungguh, maka isteri duk kena dera dengan suami. Isteri pergi cerita dekat qadhi yang boleh membantu menyelesaikan masalah laki bini ni. Pergi cerita tu bukan tujuan nak mencerita aib suami, tapi tujuan nak minta tolong kepada qadhi. Tolong saya nasihat laki dia, suruh laki dia buang orang yang tak elok. Yang tu lain. Yang ni cerita ni bukan ada satu tujuan. Dia pergi cerita pun orang yang dengar cerita, dia bukan boleh tolong apa kat dia. Pergi cerita kat kawan pejabat, kawan tu boleh tolong buat apa. Jadi tujuan cerita tu ialah nak menghina laki. Maka ini salah dari segi agama. Salah. Dan jikalau raib suaminya daripadanya, maka tiada memelihara ia akan dirinya. Ini juga perempuan yang tak elok, yang jahat, ia akan menjadi isi neraka. Suami tak ada, suami pergi kursus, malam-malam pukul 11, pukul 12, mai satu jantan mana merangkak masuk dalam rumah. Jahat. Jenis jahat macam ni, ini isi neraka. Dan jikalau hadir suaminya, nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Ataupun suami duk ada, dia sentiasa duk cakap bagi suami dia sakit hati. Ini perempuan isi neraka. Dan yang kedua, dia kata perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Ataupun jenis perempuan jahat yang akan masuk neraka ni ialah dia suka buat satu benda yang suami dia tak mampu nak tunaikan kehendak dia. Dia duk kata, abang, dia kata saya mau belanja saya tiap-tiap bulan 3,000. Lah, kawan tu kata aku pun gaji 1,500 aja, minta 3,000 kok mana? Kok mana aku tak lebar? Yang tu saya kata, dia kata, abang, saya punya keperluan sebulan duit belanja saya mau 3,000.
Laki dia kata, hang tak tahu ke gaji aku berapa? Itu saya tak mau ambil tahu. Dia kata, saya mau belanja saya sebulan 3,000. Dia duduk main keras gitu. Laki tak akan mampu untuk nak memenuhi kehendak dia. Sebab dia minta tu, suami tak boleh bagi. Dia duduk tekan yang tu. Jumpa bila pun dia duduk kata lagi abang tak boleh bagi yang ni, abang jangan ingat saya bini abang. Duduk main begitu pula. Mulalah Pak lebih ke pihak longgang ni, mulalah duduk ingat macam-macam. Tangkap dia, duit rasuah apa pun. Tak lagi bini tak modok dengan dia pula. Kerana bini piduk desak dia buat satu benda yang dia tak mampu buat, maka akhirnya dia pergi buat benda yang salah di sisi agama. Ini kena jaga. Dan golongan yang ketiga, perempuan yang akan menjadi isi neraka ialah perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki-lelaki. Yang ni yang tak tutup aurat. Dan keluar dia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Tak tutup aurat dan keluar dalam keadaan tabarruj yang kita baca tadi. Dan yang keempatnya ialah perempuan yang tiada baginya cita-cita, melainkan hendak makan dan hendak minum dan hendak tidur. Bagus punya bini. Ini perempuan yang akan menjadi isi neraka. Dia kata yang keempat ialah perempuan yang tiada baginya cita-cita, melainkan nak makan dan nak minum dan nak tidur. Dia kira nak jadi pemaisuri. Saya abang, dia kata saya sorry, kerja dapur saya tak buat. Ini tanggungjawab abang. Kena cari satu orang gaji jaga saya. Laki dia kata hampir baca kitab mana ni? Saya tak tahu. Saya dengar satu ustaz dalam radio beritahu macam tu. Dia kata, udah laki dia kata, aku duduk pergi mengaji tak jumpa yang tu pun. Hampir dengar dalam radio kata, ya tu saya tak tahu bang. Saya, dia kata sorry, saya daripada kecil mak saya tak pernah ajar saya masak di dapur. Saya tak mau. Saya mau satu orang gaji. Abang nak pergi ambil orang Indonesia ke, abang nak pergi ambil orang Thailand ke, abang nak pergi, itu abang punya hal. Bawa main satu orang gaji, dia yang urus makan minum kita semua. Bukan makan minum abang, makan minum saya pun dia kena urus. Saya kira saya satu ya. Saya isteri abang, saya lain saya tak mau. Saya nak makan, saya nak minum, saya nak tidur. Pening kena macam ni. Dan tiada baginya gemar pada pekerjaan semayang. Semayang pun tak mau. Bukan setakat dapur aja tak berminat nak turun pergi duduk masak apa. Bukan setakat tu aja dia tak berminat. Semayang pun dia tak minat. Kacau. Dan tiada gemar pula pada perbuatan taat bagi Allah dan bagi Rasulnya. Tak ada. Cerita nak taat Allah Rasul ni tak ada. Saya tak pernah teringat. Yang ni semua saya tak tahu. Dan tiada gemar pula taat bagi suaminya. Kacau. Tak ada. Saya abang. Saya adalah gaya. Dia duduk main falsafah lagu tu pula. Jenis macam ni adalah yang keempat yang akan menjadi isi neraka. Wallahualam. Lepas ni kita masuk, ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantah, yakni yang tiada ikut ajaran suami dan taat suami itu, setengah daripada dosa yang besar, lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni akan pintu. Lepas lagi tuan-tuan, dia akan main macam-macam lagi tajuk. Lepas muka surat yang berikutnya baru menyatakan kelebihan orang perempuan yang taat suami. Baru dia nak main. Orang perempuan kalau taat suami, apa faedah dia akan dapat? Apa faedah dia akan dapat? Sebenarnya tuan-tuan, benda apa pun kalau kita buat dengan sukarela, dia tak jadi tekanan. Benda apa pun kalau kita buat secara sukarela, hati kita nak buat, tak jadi masalah apa. Orang haduk kerja, duk ragai bangunan tinggi, duk buat bangunan tu sampai 40-50 tingkat tu, nampak macam semut halus di atas tu. Kalau dia kerja, dia ingat aku kerja ni kerana nak cari rezeki halal, nak bela, nak pinak aku. Bagi dia tak jadi satu masalah. Dia boleh hari-hari bangkit tidur, dia nak pergi kerja. Tapi kalau hati tak mau tuan-tuan, kalau hati tak mau, benda hak mudah pun bagi dia rasa berat, rasa susah, rasa payah nak buat. Benda ni hati kita. Hati kita mau ke tak mau? Jadi cerita nak jadi suami yang baik ni bukan susah sangat. Samalah juga cerita nak jadi isteri yang baik bukan susah sangat. Kalau hati kita mau jadi suami yang baik, kita boleh buat. Orang Melayu kata mudah ya. Nak 1000 daya. Kalau tak nak 1000 dalih kita bagi. Orang perempuan kalau betul-betul dia nak jadi isteri yang baik, dia boleh buat. Dia boleh buat.
Kalau hati tak mau, yang ni masalah. Tak usah panggil siapa mai paksa dia, tak usah panggil siapa mai nasihat dia, tak usah panggil siapa mai buat apa kat dia. Kalau hati dia tak mau, dia tak buat. Kita ada bini, kita ada anak, tuan-tuan, dalam rumah tangga. Bukan senang, tuan-tuan. Berapa ramai daripada kita ni, berapa ramai yang tak boleh suruh anak-anak dia nak semayang, nak apa tak boleh suruh. Orang yang tak tahu, orang kata kita lah salah. Apa anak dulu biang tak semayang, tak apa. Bukan kita tak bagi dia semayang. Takkan kita tak bagi dia semayang. Dia tak mau semayang, kita nak buat apa? Agama kata pukul lah. Kalau anak, pukul lah. Kalau kawan baik kita tak mau semayang, boleh pukul. Kawan baik kita kawan baik dengan dia. Lama dah kita kawan dia. Tapi dia tak mau semayang. Kita tahu dia tak mau semayang. Kita boleh bercakap ke dia, semayang dah. Apalah ni. Dia kata aku tak mau. Nak kata apa dia? Tak ada dalam peraturan agama kawan boleh pukul kawan terus semayang. Tak ada. Kalau anak boleh pukul. Pukul bukan pukul nak bunuh dia. Pukul sebagai pengajaran kepada dia. Kalau pukul sebagai pengajaran pun dia tak mau semayang, tak boleh buat apa. Selebih daripada tu doa. Doa dekat Tuhan. Ya Allah, kata bukalah pintu hati dia, bagilah hati dia lembut, masukkanlah hidayah dalam hati dia, bagilah dia jadi manusia yang fikir ke agama, mau semayang. Kalau tak mau, tak boleh buat apa, tuan. Benda ni hati kita mau ke tak mau. Kita nak jadi suami yang baik pun hati kita mau tak mau. Mau, kita boleh buat. Isteri kita nak jadi isteri yang baik, dia mau ke tak mau. Kalau dia mau, dia boleh buat. Tapi kalau hati tak mau, kita pun tak boleh jadi suami yang baik, isteri pun tak boleh jadi isteri yang baik. Cerita dia lagu tu. Itu sebab Nabi SAW kata apa? Nabi kata, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia, dalam badan manusia ada seketui daging. Kalau baik ketui daging tu, baik sairul jasad. Daripada rambut sampai kaki jadi baik. Tapi kalau rosak seketui daging tu, rosak seluruh badan. Rambut sampai kaki rosak. Nabi kata, hampa tahu tak apa dia? Nabi kata, ada wahiyal qalb. Ketahuilah, ketui daging tu ialah hati. Hati kita ni macam mana? Itu sebab tuan-tuan, kita mengaji sambil doa. Mengaji sambil doa. Mengaji saja tanpa berdoa, mungkin Allah tak akan turut serta untuk nak dapat apa kehendak kita. Mengaji sambil berdoa. Doa untuk kita sendiri, doa untuk keluarga kita sendiri, doa untuk orang-orang yang kenal dengan kita sendiri. Kita doa. Minta, ya Allah, jangan bagi kita gelincang jatuh daripada jalan kebenaran. Minta, ya Allah, jangan bagi kita ni tergelincang jatuh daripada jalan kebenaran. Minta, ya Allah, minta bukan kita saja, bini kita, anak-anak kita. Minta satu keluarga ni, jangan ada seorang pun yang tergelincang jatuh daripada jalan kebenaran. Minta dekat Tuhan. Kalau Tuhan bagi kat kita yang tu, itu lebih baik daripada kekayaan dunia dan segala isi yang ada di dalam. Itu lebih baik. Jadi satu orang bapa yang anak berjaya dunia, tapi jadi duri dalam daging. Sampai mati kita dalam keadaan sakit. Berjaya, mengaji bagus apa semua, kita pergi rumah dia, tengok-tengok rumah dia, subhanallah. Kita tanggungjawab bapa bagi pelajaran dekat dia, bagi kasih sayang dekat dia, bagi didikkan, ajar semayang apa semua kat dia, kita bagi elok dah. Kita tak akan selama-lama duk buah dia buah ketiak kita, tak boleh. Satu hari dia keluar daripada rumah kita, pergi mengaji mana tempat ke apa ke. Di sana dia dah mula terdedah pada dunia yang lebih luas, dunia yang lebih besar. Kita tak tahu apa nak jadi ke dia. Kita tak tahu apa nak jadi ke dia. Habis-habis mengaji apa semua sah lepas selesai, bila balik main ke rumah kita sekali-sekali, kita sebagai orang tua tuan-tuan, kita tengok sekilas ikan dia ayam, kita tahu dah. Tengok dia langkah balik tu, kita tahu dah. Dia ni lagu macam dia duduk dengan kita dulu ke, dia dah jadi lagu lain, kita dah tahu dah. Balik main dengan subuh duduk buat sama nak bangkit semayang, kita calang hati dah. Berapa tahun duduk dengan kita asuh, kita ajang elok, tentu balik main dia jadi lagu ni, calang hati dah. Tegur pun tegur cara tegur anak yang dah dewasa. Bangkit semayang tak pagi tadi? Dia kata semayang, dia kata kita nak kata apa? Dia umur dah 25-20 dah. Dia kata semayang, kita nak kata apa? Dan tak dia kata lebih daripada tu dah. Habis sangat, sambil makan sikit kita kata kat dia, semayang ni kena duk beringat, jangan tinggal. Semayang ni penting. Kita satu hari mati, masuk kubur, mula sekali dia tanya tentang semayang. Semayang ni jaga baik-baik. Dekat tu ya kita boleh cakap. Lepas tu dia nak semayang tak semayang, kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh dah.
Pun kata dia pergi menikah, pergi dapat pula bini satu punya masalah dia. Dia main lagu lain pula. Satu hari kita umur tua, kita pun dah duk main umur 60 lebih, pergi berjalan rumah dia, rumah anak kita, pergi berjalan. Masuk rumah dia dengan patung ujung ni, nak kata apa? Dia dah jadi moden tak tentu punca dulu tu. Kita masuk rumah dia, penjuru tu buruk patung apa, ke rimau apa, ke besar. Tengok penjuru balik ni patung orang lagu tak pakai baju apa. Kata orang pelik. Apa tuan-tuan boleh kata? Anak yang umur dah 30 lebih, dah duduk dalam masyarakat sebagai satu orang yang hebat dan sebagainya, dia pergi corak hidup dia macam tu, kita boleh kata apa? Apa kita boleh kata kat dia? Kita nak pergi riau kat dia, ni apa hang duk simpan tokong-tokong dalam rumah apa semua ni? Kalau dia buat sengak pun kita susah, kalau dia jawab kita lagi susah. Kalau dia jawab, kita lagi susah. Dia kata, ayah, benda ni semua bukan tokong. Ayah pernah nampak ke saya duk sembah patung-patung ni? Dia jawab lagu tu. Hati luka tuan-tuan. Umur 60 lebih kita ni, anak pergi jawab lagu tu. Hati lagi luka. Kita pergi duduk bersyarah pula. Dia kata, tak boleh. Ni patung-patung ni semua esok. Di akhirat dia minta nyawa kan. Dia kata, ayah, jangan duk cakap benda-benda pelik gitu. Dia kata, lagi luka. Lepas tu kita duduk lagi, dia tak mau jumpa kita, dia duduk tidur dalam bilik dia, ya. Dia keluar pergi kerja, ya, pergi kerja lu, dia pergi kerja. Dia balik bagi lambat, dia balik mai dia kurung dalam bilik dia. Dalam bilik dia ada TV, ada apa, kita duduk di luar ni, dia tak tengok muka kita, rasa macam mana. Tuan-tuan, yang saya cerita ni laluan hidup sesetengah orang yang mai duduk cerita kat kita. Mai duduk cerita belenang yang mata duduk teriak ni, ustaz, saya ingat lagi zaman saya duduk belah dia dulu, saya duduk bawa dia pergi mengaji di Taski dulu, taman asuhan kanak-kanak Islam, balik mai rumah, saya duduk cek hafazan doa apa semua. Saya duduk teringat lagi, tapi lah jadi lain dah ustaz. Sampai last sekali pak duduk cakap banyak kan. Dia duduk buat tak mau jumpa pak dia lagu tu. Ni satu hari pak dia pergi kata dia, ni aku nak balik dah rumah. Dia kata elok. Elok dia kata kat pak dia nak balik. Elok. Balik itu tuan-tuan, hati ni remuk redak. Tuan-tuan, jangan cakap tuan-tuan. Kita belum sampai time tu, kita jangan cakap besar. Kita sampai esok, kita tahu. Manusia ni silap selalunya satu ya. Pasal apa? Dia tak duduk di tempat orang tu. Maka dia selalu hukum orang tu sampai dahsyat-dahsyat. Tapi kalau dia duduk tempat orang tu, belum tentu dia boleh tahan macam orang tu. Tak, dia lebih teruk pada orang tu. Ini satu benda kita kena reserve belakang kepala kita. Kena reserve. Jangan sedap mulut. Kalau kita nak menghukum, nak kata dekat siapa-siapa. Reserve setengah. Takut satu hari esok, makan diri sendiri. Ini hidup tuan-tuan. Ini yang dikatakan hidup. Kita tak boleh bercakap sesuatu yang seolah-olah kita tak pijak atas bumi. Tak boleh. Kita mesti bercakap dalam keadaan kita sedar kita duduk pijak atas bumi. Kita kena ingat yang tu. Kita bercakap ni kita pijak atas bumi. Ambil kira banyak benda. Pedoman dia agama. Quran dan hadis Nabi. Itulah panduan hidup kita. Kalau kita pegang benda ni, kita tak sesat sampai bila-bila. Kita terlepas benda ni, kita terdedah kepada 1000 jalan kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, dia selamatkan kita daripada terpedaya dan tipu daya dunia. Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum.